Fake braces, fake veneer sangat merugikan kita sendiri lah. Bukan setakat duit, kau punya gigi sendiri kau boleh hilang tau. Apa dentition yang sebenar dan apa yang fake. Orang cakap fake braces, fake veneer, orang jangan pergi kat situ lah. Dia ada veneer dengan crown. Beza dia, crown ni kita kena potong gigi lah orang kata. Potong gigi, kecilkan supaya dia boleh buat sarung. Veneer pula still potong, tapi dia akan potong permukaan depan. Kita akan fabricate, hantarkan kat lab, designkan ikut spesifik gigi orang tu, mulut orang tu dan appearance orang tu. Untuk melekatkan tu bukan senang. Bukan sekadar tampal, senyum, dah putih, dah. Ramai orang buat fake veneer sebenarnya. Kau boleh perasan yang pakai fake ni kenapa putih sangat tu. Tengok sekali pandang macam pelik tau. Ni sasar bukan dentist yang buat. Itu biasanya beautician yang buat lah. Ada beza ke dari segi harganya yang fake dengan yang dentist? Tak nampak nafikan lah. Sebab tu dah bagi aku, orang akan go for physician sebab murah. Murah dan dapat apa yang dia nak. Karang gigi ni orang panggil tahi gigi yang keras, orang kata. Apa akibatnya kalau diorang biarkan dia karang tu? Kau tak scaling, apa akan jadi gigi kau? Lama-lama gigi tu akan jadi goyang kau. Karang gigi yang tebal tu dia akan menurunkan gusi. Di satu hati, gusi akan jadi bengkak, bernanah, berbau, busuk. Orang yang bercakap kat sebelah kau, kau akan rasa terasa dengan kau. Janganlah pergi tempat yang benda-benda fake braces ke fake veneer ke. Benda tu bagi aku tak ada beza pun. Kau akan jadi kos lagi mahal dia lah. Banyak lah kes yang memang orang tu pun tak serik tau. Dan ada je. Saya baru tengok kita punya YouTube Analytics dan saya dapati bahawa sebanyak 82% daripada anda semua yang menonton Lagu Lutut Podcast masih belum subscribe ke channel Lagu Lutut Podcast. Jadi boleh tak saya nak ajak anda semua untuk sama-sama sertai 18% kepada mereka yang sudah subscribe. Sebab bila anda subscribe Lagu Lutut Podcast ni, dia membantu tim kami untuk menghasilkan lagi banyak konten dan boleh menjemput lebih banyak guest yang boleh memberi lebih banyak input dan nilai dalam membantu anda untuk memajukan diri dalam bisnes dan juga diri kita semua sendiri. Jadi jemput subscribe, dan subscribe tu percuma saja. Anda boleh subscribe dengan tekan butang merah di bawah. Sekarang silalah sambung tonton Lagu Lutut Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Ikwan. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Lagu Lutut Podcast. Jadi untuk soalan pertama saya, siapa Dr. Ikwan ni dan apa misi Dr. Ikwan tersebut dan kenapa dia buat misi tu? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host Amirul. Terus pengenalan lah saya nama penuh saya Muhammad Ikwan bin Zainal Abidin. Boleh panggil saya Dr. Ikwan Zainal ataupun Dr. Ikwan saja. Sekarang ni saya memang pegawai pergigian lah, maksudnya orang panggil dentist. Sudah berkhidmat dalam kerajaan ataupun servis dentist ni dalam 10 tahun lah. So saya ada pengalaman dalam 15 tahun, termasuk yang belajar 5 tahun di universiti di Mesir, Azhar, Egypt. Dan saya dah berkecimpung ke bidang ni, maknanya start bekerja pada 2011. Maknanya cukup-cukup sekarang ni 2025 kan. So dah ngam 10 tahun kan. Dan sekarang ni saya baru menceburi bidang baru. Maksudnya still dentist tapi di bahagian swasta lah. Iaitu di Klinik Pergigian Sharifah, Cawangan Temerloh. Kenapa doktor nak jadi doktor gigi? Kenapa sebenarnya dulu saya pakai braces. So kalau nampak dulu saya pakai, saya jongang dulu. Macam mak saya cakap, Ikwan kenapa? Kenapa? Ramai orang cakap awak ni jongang, tidur pun senyum kan, tidur senyum. Itu macam orang pun duk macam ngata-ngata sikit-sikit. Taklah beria pun, cuma macam mak saya tanya, nak tak susun gigi? Dia cakap okey juga kan, sebab yelah daripada kalau tak sampai besar tidur senyum kan. Tidur senyum. So dari situlah dan start journey aku pun tak apa kan. Tak apa start daripada sekolah menengah tu aku start pakai braces dalam form 1, form 2. Aku pakai lama juga, dalam 5-6 tahun sampai aku habis matrik. Matrik baru aku buka. So
dalam journey 5 tahun pakai tu, aku dah rasa macam tertarik tau. Nak jadi dentist. Lagi satu dentist macam fine je macam tu. Dia tak stress macam medical aku rasa lah. So, mungkin sebab wife medical, isteri medical, KK. So, sama-sama bidang kesihatan. Cuma dia medical, aku dental. So, dari situ mungkin yang bestnya aku boleh tanya dia kalau aku tak tahu. Dia pun boleh tanya aku kalau tak tahu pasal dental. So, saling melengkapi lah. So, dari situ juga yang aku memang minat dentist dari tu lah sebenarnya. So, bila dah dapat tawaran pergi ke sana, tanpa fikir panjang aku pergi je. Even aku rasa tu first time paling jauh aku study kot. Yazahar, Egypt, Cairo. Jadi sekarang ni kan dengan brand Dr. Ikwan sekarang, apa misi Dr. Ikwan sebenarnya? Apa yang Dr. Ikwan nak sampaikan kepada pendengar? Kenapa diorang nak kena dengar podcast ni? Podcast ni. Bagi aku lah, dia kena dengar sebab aku nak sharing aku punya satu pengalaman. Pengalaman aku setakat aku bekerja dalam government dengan private ni lah. So bagi aku nampak orang ramai masih tertanya-tanya, masih macam tak tahu apa dunia dentistry yang sebenar. Maksudnya yang terkini. Dan aku satu lagi aku nak sharekan apa dentistry yang sebenar dan apa yang fake yang korang tak perlu, korang jangan pergi kat situ lah. Macam contoh banyak je kes korang pakai, orang cakap fake braces, fake veneer, fake. Veneer tu apa? Okay, veneer. Veneer tu dia macam satu cengkerang tau. Dia macam, kalau dia ada veneer dengan crown, dia lebih kurang sama, tapi beza dia, crown ni kita kena potong gigi lah orang kata. Potong gigi, kecilkan supaya dia boleh buat sarung. Itu adalah crown. Veneer pula still potong, tapi dia akan potong permukaan depan. Yang kita senyum ni, dia akan potong situ je sikit supaya akan jadi cengkerang tu. Kita akan fabricate, kita akan hantarkan kat lab, makmal, designkan ikut spesifik gigi orang tu, mulut orang tu dan appearance orang tu. Banyak benda dari segi appearance, apa dia punya gigitan, dia punya semua tu lah, ada banyak. Untuk melekatkan tu bukan senang. Dia merangkumi banyak benda. So bukan sekadar tampal, senyum, dah. Putih, dah. So bagi aku, ramai orang buat fake veneer sebenarnya. Fake veneer tu dah tahu tadi kan, sarung gigi yang tampak kat depan tu. Kalau orang bukan dentist pun mungkin macam kau boleh perasan yang pakai fake ni kenapa putih sangat tu. Tengok sekali pandang macam pelik tau. Apa putih lah. Tapi kadang-kadang ada orang suka putih. Putih gigi. Asal putih sangat. Tapi kalau kami putih macam singki lah. So macam nak kata ni sasar bukan dentist yang buat. Itu biasanya beautician yang buat lah. Ada beza ke dari segi harganya yang fake dengan yang dentist? Tak nafikan lah. Ada yang ada beza, ada yang lebih kurang. Tapi kebiasaannya fake dentist ni akan jauh lebih murah. Sebab orang tu dah bagi aku, orang akan go for physician sebab murah. Murah dan dapat apa yang dia nak. Macam contoh, putih yang memang putih melepak. Kami tak akan offer putih yang macam tu. Kita akan ada shades, guide, ada macam warna yang kita suggest untuk apa? Untuk setiap patient yang kita nampak lah. Macam contoh, kulit muka, appearance, even bentuk gigi, semua tu banyak main peranan. Tapi untuk putih yang seputih-putihnya, kita takkan provide lah. Melainkan patient nak, kita akan nasihatkan biar dulu lah. Macam tu. Sebab bagi kita orang, veneer kalau nak pakai, dia akan pakai daripada depan sampai senyuman, smile line lah. Smile line? Smile line tu maksudnya
Betul senyum. Kita senyum, nampak mana Sini. gigi yang dapat. Sampai kalau gigi geraham lah kena letak veneer tu. Dia takkan letak sampai gigi taring. Dia akan letak kat gigi geraham kecil. Mungkin 1, geraham kecil 2. Kebiasaannya sampai geraham 2 lah. Geraham kecil 2. So dari situ kita akan create kan. Kita akan contoh untuk dentistry sekarang memang aku tengah menceburi lah. Maknanya aku tengah mendalami ilmu tu lah. Maksudnya nak kata kita akan visualizekan dulu apa yang patient. First sekali chief complain, maksudnya apa yang dia datang kat kita, apa yang dia nak, apa yang dia harapkan. So contoh dia nak gigi putih. Banyak sangat option gigi putih. Kau nak gigi putih sebab apa? Sebab gigi kamu kotor ke, ataupun gigi kamu ni memang sedia kuning dia sejak azali ke, ataupun gigi kamu rongak ke. Rongak ni macam gigi berlubang lah orang panggil. Kalau dental orang panggil caries. Kita bahasa biasa ni kita panggil gigi lubang lah. Gigi lubang memang hitam. So apa-apa aku akan tanya dia dulu, apa yang puan nak? Nak putih. Okay, nak putih macam mana? Kita ada banyak range harga, kita akan banyak range option dental treatment yang kita boleh providekan untuk seseorang tu lah. Setiap orang akan lain-lain. So kalau dia sangat general, aku nak putihkan gigi, satu persatu akan tanya, nak putih macam mana? Nak usik gigi tak? Ataupun tak nak potong ke? Macam aku cakap tadi, veneer kena potong sikit gigi. Ada orang kata tak nak, aku tak nak potong, aku nak just gigi kita kekal macam tu, tapi aku nak putih je. Tu boleh go for whitening. Macam contoh lagi, orang yang merokok ataupun minum teh, kopi kuat, aku kan tengok dalam mulut dia, gigi dia tu kuning sebab apa? Contoh kuning dia sebab merokok. Kebanyakan kuning ni sebab merokok lah. Kopi ada juga stain kopi. Tapi rare sikit. Dia perempuan lebih pada stain kopi lah kan. Coffee lover kan. So memang ada. Yang lagi obvious adalah stain rokok lah. Kalau stain rokok memang kita ada sekarang orang panggil painless scaling lah. Kalau kau pernah dengar, scaling biasa pernah kat kerajaan. Kita nak scaling kan. Scaling tu cuci gigi Scaling lah. cuci gigi, betul. Scaling penskalaran lah. Kerajaan biasa memang kau provide cuci gigi. Even private pun ada. Tapi private sekarang dia akan go for new teknologi. Teknologi baru. Benda baru lah. Tak dah baru sangat. Dalam 4-5 tahun pun dah ada. Dia orang panggil painless. Dia tak sakit langsung. Dia still ada sakit, tapi kurang daripada yang scaling biasa tu. Dia ada 2 komponen lah. Satu painless scaling, dan satu lagi airflow. Airflow tu dia kombinasi air, angin dan pasir. Dia orang panggil macam bahasa kita sandblasting. Macam contoh kita nak cat kan, kedai-kedai kereta ke apa kan, dia nak buang cat tu orang panggil sandblast tu. Sama juga dengan dental, tapi dia gunakan teknologi painless scaling tu. Memang dia ada 2 komponen. Selain dia akan kurangkan rasa sakit, dia akan membuang stain ataupun karat-karat gigi yang ada, terutama sekali rokok ataupun yang apa orang panggil stain kopi macam tu lah. So 2 benda tu yang common lah. Okay, lepas tu aku akan showkan yang tu dulu. Lepas tu kalau macam patient tu dah putih ni, tapi rasa nak putih lagi, go for whitening pula. Whitening pun ada banyak range. Banyak cycle ni orang panggil kitaran. Macam biasanya whitening ni ada 2, basically 2 lah. 1 cycle, 3 cycle. 1 cycle ni maknanya 15 minit. 1 cycle 15 minit dalam office, dalam dental klinik gigi. 15 ke 20 minit untuk 1 cycle. Itu memang akan nampak beza putih. Tapi untuk ketahanan dia tu mungkin tak lama sangat. Mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan.
Tapi kalau 3 cycle, dia akan jadi lebih lama. Dalam setahun, boleh jadi dalam 2 tahun. Tu pun sebabkan dia jadi macam tu, kita akan gunakan memang whitening punya agent lah, whitening punya barang. Basically acid lah. Acid yang memang safe untuk gigi. So acid tu dia akan masuk ke dalam gigi. Actually aku nak bagi tahu sikit komponen gigi. Kalau orang tak tahu gigi, semua kita ada gigi. Gigi kita ada 3 lapisan. Satu lapisan paling luar. Kalau kita potong cross section tu, dia akan nampak satu lapisan paling luar. Maksudnya lapisan enamel. Enamel tu yang paling keras, lagi keras daripada tulang kita. Okay, itu enamel. Second layer yang kedua adalah dentin. Dentin tu yang membuatkan warna kita tu warna kuning. Makin nipis enamel, logik kan? Bila nipis enamel warna luar, lapisan luar, dalam dentin tu akan jadi nampak lagi kuning. Ataupun memang dah naturally gigi tu memang warna kuning lah. Tu bukan cerita pasal stain ni, cerita pasal komponen gigi. Third layer adalah saraf yang membuatkan kita rasa ngilu, rasa sakit, ngilu, macam minum sejuk sangat ada rasa, minum panas sangat ada rasa. Okay, semua gigi kita ni memang ada saraf. Saraf ni memang sangat vital lah. Orang panggil sangat kita kena jaga. Kalau gigi lubang, gigi buat lubang besar sampai ke saraf akar, 2 cara je. Cabut ataupun rawatan akar. Rawatan akar ada panjang lagi. Banyak-banyak. Basically rawatan akar tu kita tak perlu cabut gigi, kita akan simpan gigi tu. Kita selagi boleh kita akan simpan gigi tu daripada dicabut. Tapi tengok option. Tak semua gigi yang boleh buat rawatan akar. Contoh gigi dah tunggul, dah tak ada nampak rupa gigi, tak boleh lah. So basically itulah dia putih tu maksudnya banyak benda pun nak putihkan gigi. Even gigi lubang tu gigi hitam, kita nak putihkan gigi kita kena tampal. So kalau tu putih ni sebabkan stain, kita kena buat whitening. Kalau putih tu kuning tu sebabkan memang keadaan gigi kita kuning, kita memang buat whitening lah. Berbaloi ke spend ribu-ribu tu untuk buat whitening? Untuk mereka yang nampak podcast ni, dia nampak gigi hitam tukar jadi colour putih. Berbaloi ke tak? Berbaloi ke tak? Mungkin tengok atas personal kot. Dia bukan isu kesihatan kan, dia lebih kepada estetik. Estetik, betul. Tapi kesihatan mungkin boleh. Biasanya kalau kesihatan okay. Dia lebih pada estetik dan restoratif. Apa tu? Restoratif tu macam gigi kita hilang, cabut gigi depan. Takkan nak biarkan. Mesti kena ganti tak appearance. Benda tu sangat orang kata main peranan lah. So bagi aku, prinsip aku, once gigi satu batang kena cabut, wajib ganti. Daripada cerita Dr. Ikwan tadi kan, saya nampak daripada segi perspektif Dr. Ikwan ni, kiranya kalau Dr. Ikwan tengoklah dalam mulut orang tu, Dr. Ikwan dah tahu apa dosa dia dengan mulut tu. Boleh cuba cerita detail sikit. Banyak dosa gigi ni. Banyak dosa gigi dia. Contohlah gigi tu banyak roots, banyak tunggul lah. Aku tanya satu je. Sekolah itu kau lari Kau pergi sekolah. Kita orang pergi sekolah tiap-tiap tahun. Kita orang akan pastikan gigi yang tunggul-tunggul ni tak ada tau. Kita akan cabut. Gigi tunggul tu macam mana rupa dia? Like macam bentuk gunung, macam gigi tunggul tumpul. Ni tak ada gigi. Kau macam contoh, dia ada akar. Gigi kita ni ada nampak yang nampak, ada yang tak nampak tau dalam gigi. Dia dalam gusi. Dia yang tinggal yang dalam gusi je. Itulah tunggul. Gigi tak ada tapi dia ada macam sisa. Dia nak tumbuh tapi tak lepas. Dia dah tumbuh dah pun. Tapi gigi tu tunggul maksudnya mungkin patah ataupun memang dah rosak teruk, yang memang kalau tolak je memang gigit benda keras sikit patah terus. Itu namanya tunggul lah.
Biasa orang cakap makcik nak cabut gigi lah, kenapa cik? Makcik ni ada tunggul ni, tajam, tak selesa. Cabut lah. Sakit Itu maksudnya tunggul. Tunggul ni memang tak ada rupa gigi. Tapi dia still ada akar lagi kat dalam mulut dia. So, itulah orang panggil tunggul. Okey lah. Doktor pernah tak datang, orang kata apa? Patient datang, gigi dia hitam, nafas dia berbau. Lepas tu bila dah dapat treatment, dia orang punya journey tu macam mana? Journey selepas tanpa gigi contoh lah. Macam mungkin ada antara pengalaman tuan lah. Pengalaman doktor. Ada tak orang macam tu? Dan doktor tengok dia tu macam mana orangnya? Gigi hitam, lepas tu nafas dia berbau. Mungkin dia datang minta nasihat doktor. Sebagainya, dan doktor selesaikan kes tu. Dia punya perjalanan hidup dia mungkin doktor boleh kongsikan sikit kalau ada pengalaman macam tu. Ada rakan baik saya lah. Okay. Dia jenis sangat fobia. Fobia maksudnya? Fobia dengan doktor gigi. Fobia dengan doktor gigi? Yes. Okay. Sampai kan fobia dia tu, dia nak cabut gigi hampir pengsan. Hampir pengsan? Hampir pengsan. Sebab apa? Dia takut. Memang ada orang badan sasa, badan dia tak boleh pukul rata tau. Kalau orang bertatu ke apa ke, kalau dia ada positif dah takut, dia akan takut juga tau. So aku cerita sikit pasal pengalaman dia, orang kata kawan baik lah. Dia sangat takut. Dan dia dah cerita yang dia pernah pergi klinik lain ni sampai nak pengsan. Dia sakit sangat tau. Tapi dia macam menyerah lah. Aku betul nak cabut gigi lah. Tapi aku cakap kat dia, okay, kau settle dulu. Buat tahan sakit ke apa. Sampai dia pergi hospital tau. Dia cakap hospital doktor cocok lah. Maksudnya ubat tahan sakit yang kuat lah. So malam tu datang. Esoknya tu aku cakap, esoknya kau datang jumpa aku. Datang klinik aku. Masa tu aku kat government lagi. Cakap, tengok-tengok kursi gigi ni okey, boleh cabut. Dia tak ada bengkak apa. Kalau macam ada bengkak nanah tu biasanya dia tak sarankan nak cabut on the spot. Sebab dia akan bagi bius dia macam tak jalan lah, orang kata. Dia bercampur dengan nanah, dia tak boleh, dia tak jalan. So kes dia ni tak ada. Tapi dia sakit sangat. Maksudnya kan saraf yang aku cakap tadi, saraf tu masih hidup macam baru nak mati. Dia memang saraf tu dah terbuka. Kau kena macam mana pun, kau masuk makanan dalam tu, sakit dia tu. Denyut-denyut, tak boleh tidur malam. Dua benda tu memang orang kata itu tanda-tanda yang sampai saraf lah, gigi lubang dia tu. Dia punya tahap memang sampai macam tu. Memang kalau boleh dia nak cabut tang-tang tu juga. Mana ada orang malam cabut gigi orang kan malam. So dia tahan dengan ubat tahan sakit. Esok ni jumpa aku. Aku cakap explain baik-baik apa semua, relax. Baringkan dia, aku tanya. So aku nak comfortkan dia. Aku nak bagi dia macam, kau jangan nervous sangat. Macam tu. Tapi certain orang, dia macam nampak benda besi keliling, nampak tajam-tajam. Aku dah panik lah. Aku macam, tapi aku cakap, relax lah. Chill-chill je, tak ada benda lah. Aku akan buat dah segala benda yang membuatkan dia kurang takut. So aku macam hidekan macam ni. Aku akan, kalau boleh tak nampak, tak nak bagi dia nampak pun jarum yang aku pegang. Jarum dental yang panjang tau. Yang panjang. So kalau orang tengok jarum tu pun boleh pengsan. So aku cakap dia, jangan relax, pakai spek hitam semua. Buka je mulut. Kau jangan risau, buka je mulut. Kau tak nafas. Tarik nafas sambil tu aku cucuk. Cucuk. Dah ke? Dia tanya aku. Dah cucuk lah. Tunggu kebas lah. Wih, serius lah. Aku cakap. Dia macam, lepas pada tu, terus, aku lepas ni aku nak cabut gigi lah kau. Macam tu lah ibaratnya. So maknanya nak kata, even aku dah pergi private pun dia akan cari aku. Macam tu lah. Kenapalah, bukan dia orang lah. Kenapa kita takut nak jumpa doktor gigi? Macam aku rasa sebab jarum kot. Sebab jarum Aku pun sini cakap jarum.
Tapi doktor jadi doktor gigi. Betul. Aku cocok ni. Ataupun ambil darah. Biar baik. Tapi Tapi doktor yang cocok gigi. Tapi maksudnya kalau kita ni tak ada hal, kita cocok orang hari-hari. Kita sendiri memang mungkin sebab tu lah. Sebab tu. Dia satu lagi bunyi. Yang aku nampak bunyi. Bunyi yang bunyi drill tu. Yeah, bunyi drill tu. Bunyi tu. Aku dah biasa dengar. Kalau orang tak biasa dengar, dia akan jadi seram lah. Macam dah lah bau klinik, kau tahu bau klinik macam mana. Bau macam ubat. Lepas tu pula bunyi drill. Ada pula budak menjerit. Budak menjerit. Kau tahu benda tu akan jadi fobia. Orang tak masuk lagi tau bilik rawatan. Tapi orang dah dengar macam-macam bau tu. Sampai kan tak jadi lah. Ada je. Apa nasihat doktor untuk mereka yang takut jumpa doktor gigi? Kes kawan baik doktor tadi tu kira lain lah sebab dia dah terlalu terdesak. Tapi untuk orang yang memang dia ada masalah, macam contoh masalah masalah karang gigi yang sangat kronik, tapi dia rasa masih okey lagi. Doktor cuba, saya minta doktor tolong jawabkan satu, macam mana nak pujuk dia datang, dan juga apa akibatnya kalau diorang biarkan dia karang tu kat situ. Untuk karang karang gigi ni orang panggil tahi gigi yang keras, orang kata. Aku akan explain kat dia. Macam contoh, kau bawa kereta kau bawa kereta bawa motor. Bawa kereta. Kau bawa kereta jangan jauh pergi mana. Kau servis tak kereta tu? Servis. Apa dia kalau kau rasa kau tak servis? Habis lah, kereta tu tak lama lah. Tak lama kan? Rosak kan? Barai je. Barai. Sama lah. Gigi kau tak servis, orang panggil, bagi aku senang cerita, servis lah. Kau tak servis gigi, kau tak scaling, kau harap, kau rasa macam apa akan jadi gigi kau? Gigi tu walaupun dia apa orang kata, sihat, tak ada lubang, tapi kau tak cuci gigi setiap 6 bulan ataupun setahun, lama-lama gigi tu akan jadi goyang tau. Sebab apa? Karang gigi yang tebal tu, dia akan menekan gusi kau, dia akan menurunkan gusi. Bila karang gigi tebal, satu dia akan turunkan gusi, satu gusi akan jadi bengkak, bernanah, berbau, busuk nak kata. Dan orang yang bercakap kat sebelah kau, orang akan rasa terasa dengan kau. So maksudnya nak kata, kalau kau tak cuci gigi, itulah akibat dia. Bukan setakat kau akan mengganggu orang lain. Macam contoh solat ke apa kan. Aku kalau orang sebelah aku, aku dah tahu dah. Kalau dia ni tak pernah masuk gigi ke tak pernah, aku akan bau. Aku dah tak khusyuk kat situ. Macam tu lah contoh. Tapi memang ya betul. Aku dah tahu bau tu, kau tak boleh gigi ke, kau tak karang gigi ataupun gigi kau bernanah ke pun, ada bau dia yang lain lah. Mana datang karang gigi tu? Dia tiba-tiba wujud ke? Semua orang akan ada karang gigi tu. Tak cepat je. Macam mana karang gigi tu terjadi? Gigi tu boleh terbentuk. Yang aku tak, yang maksudnya yang general lah kita semua tahu tu, memang mulut kita akan ada mineral kita sendiri tau. Ailio kita. So ailio akan ada mineral-mineral dia tau. Lama-lama tu satu, mineral-mineral. Satu lagi, asal karang gigi tu daripada plak. Plak tu adalah tahi gigi yang tidak berwarna asalnya. Tahi gigi yang tak ada warna. Asal dia, betul-betul asal. Dia macam orang panggil selaput. Selaput tidak berwarna yang mengandungi bakteria ataupun mineral macam tu lah. Bakteria lah basically. Lama-lama, tahi gigi tu akan jadi keras. Tahi gigi tu, plak tu, kau boleh berus je dengan berus gigi hari-hari. Sebab tu kita suggest 2 kali sehari kau berus gigi. Okay. Tapi lama kelamaan kau tak berus gigi, seminggu 2 minggu kau akan jadi, karang gigi kau akan jadi keras, tebal. Kau bayangkan seminggu pun dah ada terbentuk. Kau bayangkan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada je 10 tahun tak berus gigi. Tahu-tahu gigi dah goyang. Tahu-tahu tengok gigi tu penuh goyang. Sebenarnya yang pegang gigi dia tu karang gigi je. Bukan gusi. Gusi tulang jauh sekali. Dia goyang. Mana kau jentik pun, kau boleh cabut.
So maksudnya kau bayangkan semua kita pakai kereta, pakai motor, servis kan. Lupa kan gigi. Tolonglah. Kita beli gigi maknanya scaling. Kurang-kurang paling kurang pun setahun sekali. 6 bulan tu kita check kalau ada gang gigi kita cuci. Kalau tak setahun sekali kita cuci. Tu lah. Ada tak macam cara untuk jaga gigi tanpa jumpa doktor gigi? Contoh. Tanpa jumpa doktor gigi. Contoh. Yelah masa zaman Nabi tu kan tak ada doktor gigi kot rasanya. Ke ada tabik-tabiknya? Macam mana orang dulu-dulu tu dia jaga gigi dia? Macam apa, ada diet tertentu ke? Macam contoh sekarang kita ada boleh ambil suplemen tertentu ke nak jaga gigi? Basically orang dulu pun mungkin orang panggil apa, miswak. Miswak. Brush gigi lah juga. Tapi brush gigi tu mungkin kena baca kot kajian saintifik. Tapi aku tak berapa study sangat lah. Cuma dia efektif dia sebiji macam kayu. Lepas tu kau buka keliling dia punya, yang aku tahulah. Biasa aku pernah pakai dulu. Buka keliling dia, kulit kayu dia tu. Lepas tu tengah-tengah dia tu kau akan gigit tau. Gigit dia akan jadi macam berus. Macam berus gigi. So kau akan berus. Berus ni sebelum aku kan study jeep. Kat poket dia orang mesti ada miswak tu. Kayu sugi. Sebelum nak solat ni, keluarkan tu. Ya. Dia solat. Ui, korang macam dia gosok-gosok je ke? Dia bukan gosok-gosok betul ludah ke? Tak ada. Dia gosok je. Dia gosok je. So maksudnya macam contoh macam kita kumur. Dia tu berus. Betul-betul sebelum solat. Nanti bau mulut tu tak ada ke kat miswak tu yang letak kat poket tu? Tak, sebab aku tak guna. Macam Dr. Ikwan tak guna miswak? Jarang sangat. Dulu terikut je dekat. Kenapa? Tak terasa function? Mungkin teknik dia aku tak tahu sangat. Yalah sebab dia macam, sebab dia lebih pada depan. depan. Belakang kau tak sampai. Mungkin kalau kau nak sampai kau kena tengok cermin kot. Mungkin boleh. Boleh je. Sebenarnya boleh, tapi kita ni sebenarnya kita nak cepat dan kita dah ada brush gigi kita yang dah komersial, memang dah bentuk macam tu. Kita senang nak capai sampai belakang pun. So aku tak cakap miswak tu tak bagus. Bagus je. Memang macam dia sebelum solat. Kau bayangkan sebelum solat 5 kali sehari. Dia berus. So maksudnya lagi bersih. Maksudnya berus 5 kali sehari? Berus lagi bersih kalau ikutkan lah. So maksudnya nak jaga gigi paling basic berus lah. Teknik bro. Teknik berus gigi. Kalau aku nak ajar berus gigi ni macam susah sikit. Tapi boleh Google lah. Boleh Google YouTube. Tengok cara berus gigi yang betul. Okay. Ubat gigi, whitening, gigi pemutih yang beli kat farmasi. Benda itu memang function ke marketing je? Cakap. Untuk yang whitening ke? Whitening ke ubat kalau gigi biasa aku akan suggest ubat gigi yang berfluorida. Fluorida tu ada satu komponen orang panggil fluoride lah. Itu untuk memang proven clinically untuk menguatkan gigi. Daripada, maknanya prevention lah. Prevent daripada gigi kita daripada berlubang. Cepat lubang. Mesti boleh ada risiko lubang, tapi at least berus gigi kita berfluorida tu menguatkan gigi kita daripada gigi tu berlubang. Contoh, kita akan sarankan ubat gigi berfluorida untuk budak berumur 2 atau 3 tahun ke atas. Dan yang boleh meludah. Kalau tak boleh meludah, kau jangan pakai lagi. Sebab apa? Fluorida ni orang panggil pakai tu berpada-pada. Jangan over. Untuk Fluorida, budak yang boleh meludah, kita akan pakaikan, calikkan dia macam biji kacang peach je. Kacang hijau tu. Calik je dekat buluh gigi dia, umur 2 tahun setengah lah. Ataupun gigi dah penuh, dalam 20 batang tu. Ataupun dia dah pandai ludah lah, senang cerita. Dah boleh. Kadang-kadang ada parents tak puas buluh gigi kosong. Maknanya kalau belum meludah 2 tahun ke bawah, kita nasihatkan buluh gigi kosong je. Kenalkan dia dengan brush gigi. Tak payah brush pun. Bagi dia, suruh dia masuk mulut. Dia akan gigit-gigit. Budak kan akan suka gigit tau. So bagi dia brush gigi. So dia akan gigit.
automatically gigi tu akan jadi bersih. So lama-lama kita kenalkan brush gigi supaya nanti kita brush gigi dia senang. Sebab apa? Anak aku sendiri pun dulu mungkinlah aku pun ada juga silap sikit. Bukan silap apa, aku lambatkan sikit kan kenalkan dia. Dia tak nak. So apa lagi? Pegang kepala. Macam tu lah. Maknanya nak struggle dia nak brush gigi budak tu. Mak dia pegang kaki, aku pegang kepala. Tangan dia secure lah, mak dia pegang lah. Macam hari-hari tau. Macam nak kata bulan dia. Tapi lama-lama dia akan pandai sendiri. Dia nak brush gigi sendiri. Even sampai sekarang, masa awal-awal tu 2 tahun memang susah. Umur 3-4 tahun dia dah start nak brush gigi sendiri. Dia dah macam aku boleh brush gigi sendiri. Tapi kita ajar. Bukan ajar yang anak aku ni dia ajar bukan suruh dia aku brushkan gigi dia. Kita brush gigi kita, dia ikut. Macam Mama, brush gigi macam ni. Bulat. Gigi budak-budak biasanya bulat-bulat je. Bulat-bulat depan, bulat-bulat tepi, muka mulut, bulat-bulat kasut gigi macam tu. So lama-lama macam aku kan dah tahu brush gigi tu mana tak sampai kan. Lepas dia keluar aku check balik. Check balik. Ini tak sampai lagi, tepi tu tak sampai lagi. Aku kan tolong brushkan dia pula. So slow lah. Kalau tak nanti dia macam mengamuk. Dia tanya, tak nak, Mak nak pergi sendiri. Aku check balik. Ataupun kalau tak pun dengan mak dia. Mak dia lagi okey. Macam ayah dia ganas sikit. Dia dah trauma sikit kot. Tadi cakap pasal ubat gigi kan. Ubat gigi pemutih. Pemutih. Dia pemutih fake, tadi. dia betul-betul jadi ke ataupun marketing je? Kalau ubat gigi pemutih tu. Bagi aku as a dental practitioner kan, aku tak sarankan sangat lah. Sebab dia tak betul-betul putih pun. Actually mungkin lebih kepada marketing kot. Ya. Sebab aku pun pernah try. Habis satu aku tak nak sebut nama. So maknanya ada satu brand tu bagus je. Tapi aku tak nampak pun efek dia. Yang kat social media apa ada jual semua kan. Tak ada. Tadi kan cakap pasal ubat gigi lagi. Sebab saya rasa satu ubat gigi ni macam ada satu topik yang menarik. Dia ada kontroversi. Sebab ada yang mengatakan yang gigi kita mula dah senang rosak dan sebagainya disebabkan kita ni diperkenalkan dengan ubat gigi. Pada waktu zaman yang tak diperkenalkan, macam contoh zaman miswak dulu, tak ada ubat gigi. Waktu tu gigi sihat je. Kenapa bila ada ubat gigi, orang kata fluoride ni tak bagus dan sebagainya, itu yang membuatkan dia jadi... Apa? Doktor pernah dengar tak cerita tu? Pernah tak dengar kontroversi tu? Kalau pernah dengar, apa fluoride je aku pernah dengar. Fluoride, orang kata sebab tu dah ada buat ubat gigi yang memang tak ada fluoride. Dia kata fluoride tu akan menyebabkan gigi rosak. apa beza fluoride dengan Florida? Sama je. So basically, benda sama. So tak boleh lah pakai ubat gigi yang ada Florida? Kena. Macam mana tu? Okay. Macam aku tadi awal-awal aku cakap tadi, berpada-pada lah cakap. Okay. Untuk budak yang baru nak tumbuh gigi kekal ni, sebab tu dia kena meludah dan tak boleh banyak sangat. Dia orang pada satu orang panggil satu fluorosis. Fluorosis tu dia mana gigi kita yang kekal ni akan jadi bertumpuk-tumpuk. Itu salah satu sebabnya, sebab terlebih konsum Florida lah. Itu yang dalam memang jenis lah. Tapi kalau kita sekarang ni lah gigi dah kekal, telan yang mana pun dia takkan jadi. Sebab gigi tu dah terbentuk pun. Kalau budak gigi kekal baru nak terbentuk dalam mulut tau. Even dari mak lagi, dari dia mengandung lagi, baby tak dalam perut lagi, baru nak jadi gigi tu tau. So time tu yang paling kritikal tu. So maksudnya ni nak kata terus gigi budak kena fluoride untuk protect gigi, tapi jangan berlebihan. Aim dia untuk menguatkan gigi dan jangan over. Sebab itulah budak
Pernah badan beludah dan kena berus gigi berfluorida. Kalau tak berus fluorida boleh je, tapi risiko untuk gigi berlubang tu agak tinggi lah macam tu. Kalau dia berus elok-elok pun tanpa fluorida, bagi aku mungkin okey, mungkin. Tapi bagi kita orang ni memang cakap fluorida yang paling terbaik lah untuk untuk pemilihan ubat gigi. So, macam tu. Maknanya kalau nak ambil fluorida tu memang kena, tapi berpada-pada. Maksudnya untuk orang yang dah besar, Orang yang dah besar tak kisah pun. tak kisahlah. Tapi Tapi kalau daripada berus gigi kecil, betul-betul lah, maksudnya orang nak kata bukan berus gigi tu punca gigi tu rosak. Kalau kau tak berus gigi tak sampai pun, macam mana kau nak cakap berus gigi tu jadi punca? Aku boleh nampak je. Aku dah lama kan dengan orang biasa gigi berlubang tu gigi belakang sekali tau. Gigi terimpak. Contoh gigi bongsu orang panggil. Geraham bongsu pernah dengar tak? Satu dia banyak lagi masalah. Satu dia sengit lah, dia terbaring lah apa satu. Satu lagi, kita berus gigi tak sampai ke belakang. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Kita sebenarnya tak sedar yang kita berus ni sampai ke tak. Satu, aku selalu nasihatkan patient, berus gigi ni tengok sampai belakang Berus sampai belakang tengok cermin. Hari-hari benda je aku. Kan budak aku buat bebek belum juga. Tapi aku dalam bidang ni aku akan tahu lah. Gigi budak ataupun dewasa selalu gigi belakang masalah. Lubang. Sebab apa? Tak sampai. Lagi satu, penggunaan floss. Floss pun dengan toothpick tau. Toothpick ni cukur gigi lah. Aku sangat tak suka orang yang pakai toothpick tu. Toothpick, aim dia nak buangkan sisa makanan. Betul? Tapi pencokir gigi tu, kita tak tahu force dia kuat mana tau. Tahu-tahu dah berdarah gusi. Toothpick tu tak mengeluarkan gigi makanan pun. Dia akan mencederakan gigi. Gusi lagi ada lah. Bila cedera gusi akan jadi turun. Bila jadi turun, macam contoh ni. Gigi yang gigi ni. Dia ada gusi tau. Bawah tau. Kau keep on cocok gusi tu. Lama-lama gusi tu akan turun. Rongga gigi tu, antara gigi tu, lagi banyak ruang makanan boleh masuk. So, masalah tu takkan selesai. So, maksudnya, kau nak buang sisa makanan, jangan pakai toothpick. Pakai floss. Basic dental floss yang straight tu, yang macam benang tu lah. Ada satu lagi yang ada tangkal tu. Kita akan suggest yang tangkal tu untuk gigi belakang. Sebab gigi belakang ni susah kalau kita nak buat floss tarik macam tu. So, pakai yang ada tangkal tu, pakai yang tu. So, dari situlah kita boleh jaga gigi kita daripada gigi berlubang. Basically macam tu lah. Saya ada dua cerita sebenarnya kalau pasal diri saya, pasal gigi ni. Saya tak tahu saya sempat cerita dua-dua ke tak. Satunya yang memang saya sering dapat ialah kalau saya gosok gigi, saya senang berdarah. Senang berdarah. Senang berdarah. Lama dah ke? Lama dah. Tahu. Lebih lah. Dari kecil. Dari kecil kot. Sampai bila jumpa doktor biasa, doktor tu kata suruh tukar berus gigi. Saya sampai sekarang saya pakai berus gigi yang 0.1mm je. 0.1 tu yang halus tu lah. Ya. Ultra soft. Betul. Aku personally aku tak suka. Kenapa? Terlalu halus. Terlalu halus. Sampaikan bagi aku dia tak puas lah. Sebenarnya kalau kita orang akan suggest soft je. Jangan yang hard, jangan yang ultra soft. Ya, tapi nanti gusi berdarah macam mana tu? Ya, ultra soft ni sangat soft sampaikan nak lalu gigi tu rasa macam berus dengan span tau. Macam aku pernah je. Semua yang hard aku pernah soft. Sebab aku suka merasa sendiri apa yang selalu guna yang ada kat pasaran tu. So aku cuba yang ultra soft, yang halus tu, yang macam yang halus 0.1 lah. 0.1 tu bagi aku karang gigi aku lagi cepat naik. Sebab dia tak buangkan plak tu pun.
No wonder Terlalu lah. lembut. No wonder lah sebab Macam mana? sebab saya rajin juga scaling gigi. Okay. Bila saya baru scaling gigi, and then doktor kata bila hari tu Jumpa? saya ada cerita kedua, which is saya buang gigi bongsu kat sini kan. So bila buang gigi bongsu, ada satu masa tu penampal tu tercabut ke ataupun hilang macam tu tau. Tampal tu tercabut. Jadi dia attack saraf. Terus cari kedai gigi juga. Kedai gigi. Klinik gigi. Terus cari klinik gigi one two juga. Okay. Dan dia cakap, "Oh, gigi awak ni berkarang lah Dan saya cakap saya kan, Kenapa, bukan baru je hari tu sekali. Inilah sebab ni, sebab guna ultrasoft tu. Bagi aku ultrasoft tak membuang pun plug gigi. Tak membuang apa-apa. Dia Tapi- macam seolah-olah aku berus gigi ke tak berus gigi. Sebab aku pernah rasa, sebab tu aku tak pernah dah beli. Sebab Tapi bagi aku, Kalau pakai yang selai macam saya, kalau saya pakai yang medium, saya rasa sakit tau gosok gigi. pakai yang soft, jangan yang medium. Sama lah, soft. Saya nak kata Ke memang normal orang gosok macam Biasanya saya kes yang agak rare sebab gosok gigi rasa sakit kat gusi. Sampai berdarah. kita tengok balik lah. Boleh. Jumpa aku lah nanti. Tengok kat sini dah nganga. Benda yang aku boleh tackle je lah. Jadi kalau tanpa tengok apa okay, doktor tanpa punya ni? tengok aku boleh, mungkin nasihat untuk kau mungkin kena ambil X-ray dulu ke. Aku nak tengok level gusi kau tinggi ke rendah ke. Kalau rendah mungkin tu salah satu kau dah ada penyakit gusi. Penyakit gusi? Apa tu penyakit gusi? Penyakit gusi orang panggil gingivitis. Apa yang lagi teruk, periodontitis. Perio tu melibatkan tulang yang pegang gigi tu. Gingivitis ni penyakit gusi yang maknanya gusi kau selalu berdarah dan kau tak tahu punca. Tak tahu. Tak tahu, asal gosok-gosok ludah je ada tumpuk darah. Kau boleh pergi kat klinik ataupun ada satu spesialis lah. Orang panggil spesialis periodontik. Di mana dia akan fokuskan betul-betul kat kau punya gusi. So masa tu kau boleh tanya, kau boleh soal jawab dengan dia berapa lama tak apa. Lepas tu dia akan bagi kau punya treatment option. Basically Kalau untreated dia apa? Kita aku cakap gigi kau akan jadi goyang. Disebabkan penyakit gusi gigi akan jadi goyang. Gingivitis tu gusi saja tau. Perio melibatkan tulang. Tulang tu maksudnya tulang kau pun akan turun. Bila gusi yang pegang gigi, tulang pun akan pegang gigi kau. Bila tulang pun dah turun, tulang tu tak pegang gigi kau, apa jadi? Siapa yang nak pegang? Tak ada benda yang nak pegang gigi kau. So lama-lama gigi tu akan goyang dan sampai satu tahap, okey tak boleh. Kau memang tak boleh diselamatkan lagi, gigi tu kena cabut. Jangan sampai tahap tu lah. Cakap pasal longevity gigi kan, sampai tahun yang umur kita berapa yang kita patut, yang kita sedar yang gigi kita ni dah takkan ada dengan kita dah? Takkan, maksudnya kena terima dengan takdir lah. Ya betul. Sebab basically macam mana kita jaga pun gigi kita, kan, okay. sampai satu tahap takkan ada gigi juga, gigi tu akan tinggalkan kita dulu. Umur berapa doktor? Paling maksimum kita boleh expect. Sampai tua pun ada orang gigi elok. Ya. 32 batang 80 tahun ada. Ada. Bagi aku tip top. Apa yang dia buat sampai boleh gigi dia sentiasa penuh sampai umur 80? Aku pun tak tanya dia directly lah. Tapi yang aku tahu, setahun sekali dia akan minta cuci gigi. Aku tengok kan mesti ada report card tu. Kat merah, kat pink tu kan. Kat pink tu memang kat government memang macam tu lah. Tengok setahun sekali regular tak miss cuci gigi. Even lubang pun tak ada. Umur 80 tahun ni. Lubang pun tak ada. Ke dia kurang makan gula, makan manis? Boleh jadi. Itu memang salah satu pun punca kalau gigi berlubang. Makan manis, makan benda yang melekit. Contohnya coklat ke apa-apa yang melekit yang tak boleh dikeluarkan. Macam contoh caramel kan.
tak suggest pun orang makan caramel banyak-banyak yang benda-benda melekit lah. Kalau macam coklat cair tu, dark coklat ke coklat biasa ke coklat susu, dia serat dalam mulut tu okey. Tapi kalau yang ada caramel yang ada melekit tu, macam tu lollipop ke apa kan, kita gigit senang nak keluar, susah kan. Yang tu yang akan jadi punca gigi tu, potensi untuk gigi tu berlubang. Sebab makanan kau lekat kat gigi. Sebab saya ada pengalaman waktu first, ini cerita kedua. Okay. First, saya ada problem dengan gigi ialah waktu tu saya makan popcorn. Okay, popcorn. Dan saya punya gigi bongsu pula, gigi bongsu tidur yang baring yang lah. baring tu. Yang memang Saya kunyah-kunyah popcorn tu kan macam ada gula melekit apa semua tu kan. Saya kunyah-kunyah, saya pecah gigi bongsu tu. Oh. Saya pecah. Lepas tu sakit lah. Sakit dia denyut ni. Berdenyut lah. Lepas tu bila doktor cerita yang sakit kepala tu betul. saya faham lah sebab dah rasa. Okay. Terus pergi klinik gigi, terus kena 2,000 ke minor operation untuk cabut. Ya, tu memang harga private memang lebih kurang macam tu. 1,500, 2,000. Paling murah pun 900. Dan memang sebab dia tengok kompleksiti tau. Kau lagi baring lagi mahal lah. Ya, sebab dia macam susah. gusi gigi tu dia dah terbenam dengan gusi. Jadi kalau dia nak operate tu kan dia kena potong. Ya, betul. Sebenarnya menakutkan tau. Kan? Waktu saya nak pergi buat operation, saya tengok video. Saya tak boleh nak tengok pun video operation orang buat. Kan kadang-kadang kat TikTok kan ada buat video 3D dia potong semua tu kan. Itu best tu dah buat. Kalau aku buat. Potong gusi, buka, nampak sikit tulang-tulang sikit. Potong gigi, keluar. Tapi memang operation tu ambil masa berapa lama kau ambil? 1.5 jam. 1.5 jam? Lama je kat situ. Tak sakit Sakit? Bukanlah tak sakit. Biasa gegar. Saya pula ada masalah lain. Itu saya punya rahang ni senang terkeluar daripada landasan. Oh, TMJ. Jadi waktu saya nak nganga tu, saya kena minta doktor tu sediakan alat untuk saya gigit benda tu supaya gigi saya sentiasa terbuka. Okay, faham. Dia sendal lah. Itu pun antara masalah juga. Doktor pernah jumpa patient macam tu yang rahang dia terkeluar. Apa solution dia sebenarnya? Biar je. Tampar dia sekali. Apa aku? Elok kan? Tak. Dia ikut severity, ikut keterukan dia. Ada orang minor je. Macam aku pun ada sikit buka clicking. Dia orang panggil clicking sound tau. Clicking dia kerak ada. Tapi benda tu minor sangat. So buat biasa lah. Tak payah apa-apa pun. Memang sampai bila lah. Bila. Tapi tak ni pun tak ganggu pun. Kalau kau duk asyik dia akan mengganggu hidup kau lah. Tapi kalau kau buat tak tahu je, tak ada hal. Tapi sampai saya jumpa chiropractor kot. Jumpa chiro dia. Serius lah. Dia tunjal-tunjal. Tak tahulah, dia cubalah kan. Tunjal-tunjal kepala. Mungkin ada bidang area situ. Tapi bagi aku ada je kes severe. Kau buka nguap ke ataupun kau makan burger besar sangat tu tak boleh tutup. Tutup. Memang kena jumpa dentist ataupun dentist lah. Memang dentist je yang boleh tutupkan balik. Even medical dia boleh tolong. Dia bergabung lah biasanya. Kalau tak boleh sangat tu, medical akan masukkan satu ubat penenang atau masa relaxation tu. Masa relaxation. Dan sambil tu kita akan masukkan balik dalam soket dia. Kan macam contoh macam orang sportsman kan, dia terkeher ke, terjatuh dari soket. Sama tak? Ni pun sama. Dia ada soket dia. Dia ada macam TMJ dislocation lah orang panggil. Keluar dari landasan. Boleh lekat. Memang aku tolak macam mana pun sendiri memang takkan buat lah. Tak boleh buat. Jangan tunggu lama-lama tau. Serius. Jangan tunggu lama. Kalau kau lama-lama kau memang kena operate lah. Serius. Jenis member jenis nguap. Nguap tak kita tu mulut mok. Kelekak bunyi. Tunggu gelak-gelak kau kata kak. Sakit kan. Sakit dia serius. Dia macam kau dah sakit. Lepas tu kau tak boleh tutup mulut. Kau kalau nak makan kau tak boleh. Minum pun macam mana. Memang kena lah. Aku ada kes. Goyang sikit dah masuk kan. Goyang sikit. Tolak masuk ke dalam. Biasanya dia terkeluar. Dia bukannya masuk ke dalam. Dia terkeluar. Dia masuk kan balik.
Tapi hati-hati lah. Sekarang dia dah ada gigit kan, dia gigit tangan kita. So kita orang pun kena secure lah tangan kita lah. Jangan bagi dia. So lepas pada kes tu, dialog, kita balut. Balut lah dalam kurang-kurang sejam. Balik 6 macam jam pocong tu. Betul. Dia nak bagi dia stabil semula. Kalau tak nanti, aku dah buat nanti keluar balik tu kan. Nganga je. So stabilkan dulu macam pocong betul lah. Memang macam tu lah treatment dia. Lepas tu review lah seminggu 2 minggu. Kalau okey lah. Senang. Cerita pasal benda tu kan, boleh tak doktor share sikit apa si cerita paling unik pasal gigi yang dengan case dengan Unik dengan patient. Unik Dia memang dalam pengalaman doktor, itu jelas sekali doktor jumpa macam tu. Lepas tu tak pernah jumpa dah. Berkaitan lah dengan TMJ. Unik lah. Tak apa kan aku cerita. Tak apa cerita je. Okay. Berkaitan TMJ juga. Ada seorang TMJ makcik. tu sorry. TMJ tu ni lah rahang. Rahang terkeluar lah. Rahang terkeluar ni. Kes ni rare. Orang lain tak perasan. Tapi makcik dia sendiri yang perasan. Dia ada gigi. Cabut gigi. Lepas tu dia rasa gahang dia ni sengit. Lepas cabut gigi. Macam pelik lah kan. Ada lagi jumpa dentist lain. Tapi dia still dia rasa tak puas hati. Dia tak cakap dia sakit. Tapi dia cakap sengit je. Maknanya gigi tu lepas pada dia cabut gigi tak ada gigi dah. So dia dah jumpa beberapa bulan. Dia jumpa sana sini. Lepas tu last kebetulan jumpa aku. Kebetulan dia komplain tu. Dia cakap, makcik sebelum ni makcik cakap macam mana kat ni. Cakap lah benda yang sama. Sengit tapi tak sakit dah, dia kata. Improving lah dia punya sakit dia tu. Rupanya aku check balik, aku takat gambar apa semua kan. Aku dah macam tak kena je lah. Dia nampak dia boleh buka mulut macam biasa. Kalau orang TMJ yang common ni, dia tak boleh nak tutup pun. Ini dia boleh gerak mulut macam biasa. Tapi dia sengit dia. Kalau kau nampak daripada depan ni, jauh lah. Dia even aku dah rasa tau kat tempat dia ni macam okey. Tak ada apa masalah. Tak ada clicking, tak ada apa. Tapi aku syak mesti ada something wrong. Sebab kalau dia tak tu, dia takkan complain tau. Dia cuma nak tahu kenapa masalah dia ni. Aku macam refer je lah. So tapi aku tanyalah A to Z, kenapa makcik macam ni, kenapa macam ni. Tapi aku berat mengatakan dia TMJ. Tapi aku tak boleh sahkan benda tu betul TMJ lah. Sebab ni pengalaman aku baru lah. Refer kat klinik kat Temerloh. Klinik Temerloh. Hospital Temerloh lah. Ambil CBCT. Orang panggil X-ray yang nampak rangka semua. CBCT. Nampak tulang, nampak gigi, nampak semua benda lah. Rupanya tengok. Sebelah terkeluar. Sebelah je tau. Sebelah lagi okey. Sebelah terkeluar yang memang jauh gila. Aku cakap ini je aku refer. Tapi tak tahu. Aku dah tak tahu dah cerita makcik tu macam mana sekarang. Tu memang betul-betul rare yang aku rasa kalau aku pun boleh miss. Macam tu. Kalau aku sebab memang rare. Kalau biasa kalau orang tak boleh tutup mulut, tu benda common. Untuk tu. Walaupun jarang aku jumpa, tetap common lah. Yang dia ni memang aku rasa first time dalam hidup aku yang dia pergi macam tu. Aku pun tak expect berapa pun. Pergi tu. Yang aku tahu makcik tu kena operate. Aku minum air sekejap kan. Boleh. Lagi aku tu lah pengalaman aku yang paling unik lah setakat ni. Braces. Nak cakap pasal braces sekejap. Kenapa orang nak kena pakai braces?
Braces. Okay. First sekali aku akan tanya dulu, kenapa kau nak pakai? Itulah dia. Saya pun nak tanya doktor, kenapa orang kena pakai? Dia adakah Ah, dia memang orang kata apa cosmetic purpose ke ataupun memang ada medical bagi aku, purpose? braces ni sebenarnya bukan untuk kosmetik. Dia memang untuk function. Apa maksud function? Fungsi gigi. Kau kalau macam contoh, gigi kau tak tersusun. Macam contoh sengit ke, gigi kau dagu ke depan ke. Kau nak makan pun susah. Satu, makan susah. Peruh gigi tak dapat. Susah. Lepas tu mula gusi berdarah-darah. Sebabkan sengit-sengit ni, kau memang naturally kau tak dapat sampai pun kat tempat yang kau nak berus tu. Satu, appearance obviously lah. Bila senyum, gigi sengit-sengit, gigi ke depan, gigi ke belakang, gigi kanan semua tu lah. Dia lebih kepada self-confidence lah. Orang kalau macam contoh, lagi-lagi orang bersemuka macam kita ni, nampak gigi kau sengit ataupun gigi kau ada taring keluar, terkeluar ke kan, gigi dongang ke, mesti orang akan pandang, dia akan pandang muka kan. Takkanlah dia akan pandang muka, pandang mata tau. Dia akan pandang keseluruhan lah. So bila cakap-cakap kau nak pandang gigi. Ada orang memang sebabkan appearance dia akan pakai. So benda tu bagi aku sangat penting lah. Bukan setakat appearance je. Function, fungsi gigitan, fungsi nak makan, even fungsi kau bercakap ni pun dia akan ubah. Daripada kau cakap pelat, kau boleh jadi cakap elok. Daripada kau kunyah tak lepas, macam makan, kau akan rasa sakit perut ke contoh lah. Sebab kan kau tak dapat kunyah dengan elok. Lepas tu satu lagi, gigi kau terlalu ke depan sampaikan gigi bawah kau akan cederakan gusi kau pun ada juga. Jadi orang gigit apa akan langit kau akan cedera, gusi berdarah, semua tu lah. So bagi aku braces ni bukan sekadar kecantikan, dia fungsi gitu. So kalau ada yang perlukan rawatan, lagi-lagi braces ke tu, just consult je lah, datang balik kita tengok dulu apa yang kita boleh buat kat gigi. Okay doktor. Last question sebenarnya dah. Last lah? Oh, Last. satu dah. Okay. Bila doktor dah tak ada lagi kat dunia ni, Uish, doktor nak diingati sebagai apa? kat dunia. Ya, sekali lagi. Bila doktor dah meninggal dunia nanti, Okay, doktor nak diingati sebagai apa? doktor gigi lah. Doktor gigi. Maksudnya diingati sebagai ni lah. Macam contoh kalau aku dah tak ada pun, at least diorang ni tahu contoh benda-benda basic lah, jagaan gigi semua. Dan janganlah pergi tempat yang benda-benda fake-fake ni, fake. Tak kisah fake braces ke, fake veneer ke, tolong jangan. Sebab banyak sangat dah kes budak-budak sekolah, orang dewasa pakai fake braces, gigi tercabut, sengit, gigi straight. Kalau aku boleh tunjukkan gambar tu, geram kot. Nanti masukkan kat sini. Boleh. Nanti masukkan kat sini. Inilah dia. Tak ada. So maksudnya fake braces, fake veneer sangat, bagi aku sangat merugikan kita sendiri lah. Bukan setakat duit, kau punya gigi sendiri pun kau boleh hilang tau. So tolong kita, kalau kau benda tu bagi aku tak ada beza pun, kau akan jadi kos lagi mahal dia lah. Kau buat fake braces, lepas tu kau tak ada, kau tiba-tiba kau pergi klinik pula, klinik charge kau lagi, tu 2 kali charge. Tak mahal. Veneer pun sama. Veneer tu kau tak puas hati dengan fake, dia tak buka kot. Aku rasa dia tak bukan buka dia tak ada pun highlight. Aku rasa pergi kat klinik, buka kan. Kita buat juga yang baru ataupun buka saja. Macam tu lah. Maksudnya daripada kau nak jimat, kau akan jadi lebih, dia long term dia kau kena fikir lah. Short term memanglah kau boleh pakai, senyum, cantik, putih. Tapi dalam masa yang sama kau tak tahu barang yang dia guna tu, barang tu bersih ke, serai ke, ataupun
baliknya entah-entah mana tahu tak basuh ke. Tu aku tak tahulah, tapi banyak lah kes yang memang orang tu pun tak serik tau. Dan ada je kes yang sebab dental bahagian penguatkuasa aku cakap. Memang ada je buat rush. Pergi sana, pergi hotel, pergi tempat yang dan dia ada orang report tau. Kalau tak ada orang report, dia tak akan pergi. Tak tahu. Macam dah tahu benda tu tapi tak ada orang report. Dia yang report ni bukan tukang yang patient ni takkan report tau. Melainkan patient tu dah menyesal sangat ke ataupun aku memang tak nak fed up lagi. Baru dia akan lapor. Kalau tak ada benda ni yang bagi aku berleluasa dan tak ada kesusahan lagi. Atau apa yang aku dengar macam sama-sama lagi kot. Aku tak tahu sangat. Tapi yang pasti orang yang sama dah kantoi buat lagi. Dia tak serik tau. So benda tu kalau jumpa aku tak tahu nak nasihat dia macam mana. Dia bukan setakat membahayakan dia sendiri, membahayakan orang lain, membahayakan masyarakat kat situ. Kau memang lah kau tengok YouTube buat cara pasang bina pun boleh tengok. Tapi kau buat kat patient tu, kau kena ingat lah. Itu je cakap. Okay. Terima kasih banyak-banyak doktor kerana sudi meluangkan masa berlaga lutut. Saya berlaga lutut dengan doktor belajar banyak benda pasal gigi. Saya doakan doktor punya usaha dan orang kata apa, misi dapat berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.